Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhaltu ala Abi Bakr faqala Abu Bakr fi kam kafantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat fi thalathati athwabin bidin sahuliyah laysa fiha qamis wala imamah. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قالت فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه رضع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فقلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو لمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang isteri Nabi, nama dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan saat-saat bapa dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nak mati. Kata Sayyidatina Aisyah, dakhaltu ala Abi Bakr. Dia kata, satu hari aku pergi ziarah bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar sedang nazak nak mati. Bila dia masuk dalam, qala Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah anak dia. Kata dia, fi kam kafantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, dia kata, dulu masa kamu kafan Nabi pakai berapa helai kain? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dekat nak mati, waktu tu anak dia Sayyidatina Aisyah yang juga isteri Nabi pergi ziarah dia. Ditanya anak dia, waktu kamu kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kamu pakai berapa helai kain? Jawab Sayyidatina Aisyah, fi thalathati athwabin bidin suhuliyah. Aisyah jawab, dia kata, kita kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 helai kain. Salasati aswab makna dia 3 helai pakaian, 3 helai kain.
bidin suhuliyah. Kain itu kain putih, dan kain itu adalah kain tenunan negeri Yaman. Aisyah terang dekat bapa dia. Dia kata masa Nabi wafat dulu, kita kafan Nabi dengan menggunakan 3 helai kain putih. Kain itu ialah kain buatan Yaman. Kata dia lagi, laisa fiha qamis wala imamah. Mayat Nabi tidak dipakaikan qamis. Ni baju Arab ni dia panggil qamis. Qamis ni baju yang butang sampai tang ni, macam lagu baju saya pakai ni dia panggil qamis. Kalau baju belah terus sampai bawah tu dia panggil jubah. Kata Sayyidatina Aisyah, laisa fiha qamis wala imamah. Mayat Nabi tidak dipakaikan qamis dan tidak dipakaikan serban. Masa kapan mayat Nabi itu tidak dipakaikan baju. Orang kita ni kalau biasanya lepas mandi, masa nak kafan tu kita pakaikan baju dulu, lepas tu baru kita kafan. Biasa orang buat begitu. Tapi mayat Nabi SAW, kata isteri dia Sayyidatina Aisyah, dia kata laisa fiha qamis. Nabi tidak dipakaikan qamis wala imamah. Nabi tidak diikat serban. Qala, Abu Bakar kata kepada Aisyah, dia kata fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi wafat dulu hari apa? Bukan dia tak tahu Nabi wafat hari apa, tapi hadis ni nak menggambarkan kepada kita bahawa Sayyidina Abu Bakar waktu itu sedang tenat menghadapi saat-saat kematian. Tak upaya dia nak ingat semua benda. Orang yang tenat menghadapi saat-saat kematian ni dia tak upaya nak ingat. Kadang nama anak dia pun dia tak ingat, kadang-kadang dia tak ingat. Kerana susahnya manusia ketika nak menghadapi saat-saat mati ni. Maka dalam keadaan macam tu dia tanya kepada anak dia yang juga isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata hari apa Nabi mati dulu? Jawab Aisyah, Yaumal Isnain. Nabi wafat hari Isnin. Kemudian dia tanya lagi, fa ayyu yaumin hadha? Dia kata ni hari ni hari apa? Tak tahu hari apa dah, sakit nak mati ni. Dia tanya anak dia, fa ayyu yaumin hadha? Ni hari apa? Jawab anak dia Aisyah, Yaumul Isnain. Hari ni hari Isnin. Bila Sayyidatina Aisyah jawab begitu, kata Sayyidina Abu Bakar, arju fi ma baini wa bainal lail. Dia kata aku harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau bolehlah Allah matikan aku hari ini di antara masa ni sehinggalah sebelum menjelang malam. Dia nak kalau boleh biar dia mati itu sama macam Nabi hari Isnin. Begitu. Fanazara ila thawbin alaih. Lepas dia kata macam tu, dia tengok baju yang dia duk pakai. Ni cerita Sayyidina Abu Bakar ni. Fanazara ila thawbin alaih. Tengok baju yang dia duk pakai ni. Tengok gitu. Kana yumarradu fih. Itu baju yang dia pakai selama tempoh dia sakit. Baju yang duk di badan dia, yang duk pegang dan sebagainya, tu baju tu dipakai dalam tempoh dia sakit. Daripada hari dia sakit sampai hari tu, baju tu dia duk pakai. Rid'un min za'faran. Kata hadis itu, baju tu masih ada bekas wangi za'faran. Za'faran ni sejenis benda wangi. Baju tu pakai banyak hari, nak bagi hilang bau banyak hari pakai ni, lumuk minyak bau-bauan supaya timbul bau wangi, tidak timbul bau yang kita pakai banyak hari. Begitu. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata dia, irsilu thawbi hadha. Dia kata ke anak dia, ambil baju aku pakai ni pi basuh, dia kata. Wa zayyidu alaihi thawbain. Kemudian cari lagi 2 helai kain lain, fakaffinuni fiha. Aku harap
kamu kapan aku dengan baju aku pakai lah ni dengan 2 helai kain lagi. Dia pesan. Faqultu, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata inna hadza khalaq. Dia kata wahai bapa, baju ni lusuh dah. Buruk dah. Tak usahlah kapan dengan baju ni. Kalau mati sekalipun kita pakai kain baru. Baju ni, sesungguhnya baju ni khalaq, sudah lusuh, sudah usang, sudah lama. Kata Sayyidina Abu Bakar, innal hayya ahaqqu bil jadid minal mayyit. Dia kata kerana dia kata sesungguhnya orang hidup sahaja yang suka benda baru. Orang mati tidak perlu benda baru. Dia kata. Kata dia, innama huwa lil muhlih. Sesungguhnya kain yang kita nak guna untuk kapan ni, lil muhlih. Guna dia untuk serap benda yang keluar aja. Dalam syarah kepada hadis ini, syarah Al-Bukhari, dia kata sesungguhnya kain yang kita nak guna untuk kapan ini adalah kain yang mudah serap. Bila keluar darah ke nanah ke, bila badan kita hancur, relai dan sebagainya, kain kapan tu dia absorb habis semua benda ni. Dia serap habis segala darah, nanah dan sebagainya. Maka tidak perlu kain elok. Pakai kain biasa sudahlah. Kain yang lebih mudah serap itu lebih baik. Tak payah pergi cari kain elok-elok nak buat kapan orang mati ni. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, falam yutawaffa hatta amsa min lailatis sulasa. Kata Aisyah, bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia tidak wafat sehinggalah menjelang malam Selasa. Dia minta jadi ni, ya Allah, kalau boleh bagi aku mati di antara tempoh yang terdekat ni, antara la ni dengan sebelum menjelang malam. Aku nak rasa mati hari Isnin, lagu Nabi mati. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izin dia mati hari Isnin. Sebaliknya dia mati malam Selasa. Dalam Islam, pindah hari ini bila masuk waktu maghrib. Selagi tak maghrib, dia panggil hari itu lagi. Bila dah maghrib, dia panggil hari esok. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati pada hari Isnin macam yang dia minta. Sebaliknya menjelang malam dia mati. Dia mati malam Selasa. Demi kerana nak menunaikan hajat dia, kata Sayyidatina Aisyah, wa dufina qabla an yusbih, maka kami kebumikan Sayyidina Abu Bakar sebelum menjelang subuh. Mati waktu malam, malam tu juga dikebumikan. Sememangnya itu perintah agama, supaya diselesaikan mayat ini seberapa segera yang boleh. Ada jenis lambat ni, Cina mampu, dengan Melayu tak mengaji aja. Betul? Orang Melayu tak mengaji. Apa nak ambil tahu pasal agama ni. Mati malam, simpan petang esok. Mati malam, simpan pagi esok lah. Dah nak simpan malam, nak simpan petang esok, nak malam dah baru simpan. Pasal apa? Tunggu anak seluruh Malaysia nak balik. Anak-anak balik pun dia tak boleh buat apa dah ke kita. Kalau dia tak balik pun, dia baca ayat-ayat Quran dan sebagainya, hadiahkan kepada kita. Itu lebih baik daripada dia balik mai dia duduk meraung teriak tepi kita dan dia tak buat apa-apa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulannya ialah hadis ni nak bagi tahu pada kita betapa para sahabat Nabi ni sayang sungguh ke Nabi. Sayang sungguh. Apa bukti para sahabat ni sayang sungguh ke Nabi? Apa bukti dia? Bukti dia dekat nak mati tu dia tak tanya pasal benda lain, dia tanya pasal Nabi aja. Walhal sepatutnya apabila dekat nak mati ni dia tanya pasal anak dia, dia tanya pasal harta dia tanya, patutnya macam tu. Tetapi para sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita baca hadis ni pada malam ni, dia ketika nak mati, dia tak tanya semua benda tu. Dia duk tanya pasal Nabi SAW. Dia tanya Nabi dulu, masa mati kamu kapan dia berapa helai kain? Dia tanya kepada Aisyah, Nabi mati hari apa?
Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau nak dimatikan aku, biarlah aku mati hari ini juga sebelum menjelang malam, supaya sama hari aku mati dengan hari Nabi mati, hari Isnin juga. Demikianlah sayangnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua riwayat daripada Amr bin Maimunah Al-Audi radhiyallahu anhu. Kata Amr, ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya Abdullah ibn Umar, izhab ila ummil mu'minin radhiyallahu anha, faqul yaqra'u Umar bin Al-Khattab alayka salam, summa salha an udfana ma'a sahibayya. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dua-dua hadis yang saya baca ni ambil daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis yang cukup. Kata seorang sahabat Nabi, Amru nama dia. Dia kata satu hari aku tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pesan pada anak dia. Amru cerita, dia kata Sayyidina Umar ada pesan pada anak dia. Anak dia Abdullah ibn Umar. Dia kata, wahai Abdullah, izhab ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, kamu tolong pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga hadis yang dikeluarkan ketika Umar sedang menghadapi saat-saat kematian. Umar nak mati juga. Dalam keadaan Umar nak mati itu, Sayyidina Umar Al-Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika dia jadi imam sembahyang subuh di masjid. Kita dah dengar cerita ni banyak kali dah. Sayyidina Umar Al-Khattab elok dia duduk tempat imam, elok dia takbir sahaja Allahu Akbar, Abu Lu'lu'ah daripada belakang ni meluru ke depan, tolak orang yang ada di depan dia dengan sebilah pisau, benam dari atas belakang Sayyidina Umar. Cak banyak kali. Umar rebah. Sahabat-sahabat yang duduk saf depan ni terpa api pangku Sayyidina Umar Al-Khattab. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Umar Al-Khattab bila jatuh rebah tu, terus dia kata, tangkap anjing tu. Anjing, dia panggil dekat Abu Lu'lu'ah yang tikam dia ni. Tangkap anjing tu. Kemudiannya Abu Lu'lu'ah ditangkap. Dalam keadaan dia sakit kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah ni, dalam keadaan tu dia panggil anak dia Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia panggil, wahai Abdullah, mai sini sah. Dia kata, kamu tolong sah lari pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Tolong lari pergi rumah Sayyidatina Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu katakan kepada Aisyah, yaqra'u Umar bin Al-Khattab alaika salam. Aku Sayyidina Umar Al-Khattab kirim salam pada dia dengan lafaz alaika salam. Dalam keadaan kena tikam teruk tu, panggil anak dia, tolong saya pergi rumah Aisyah, pergi habaq kata aku kirim salam dekat dia dengan lafaz alaika salam. Summa salha. Kemudian kamu tanya dekat Sayyidatina Aisyah ni, an udfana ma'a sahibayya, boleh tak boleh kalau aku mati, aku dikebumikan bersama dengan dua sahabat yang paling aku cintai, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayang ke Nabi ni. Bukan sahaja masa Nabi hidup ni nak pergi khidmat dekat Nabi, nak pergi buat macam-macam dekat Nabi masa Nabi hidup. Nabi sudah wafat.
masih lagi sayang pada Nabi, membara sayang pada Nabi, nak buktikan sayang pada Nabi, bahkan nak kalau boleh dikebumikan sebelah Nabi. Dalam keadaan sakit kena tikam tu, minta anak dia pergi tanya Aisyah. Pasal apa kena tanya Aisyah? Pasal Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bapa Sayyidatina Aisyah ni, dua-dua ni dikebumikan di tempat tidur Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Nak pergi simpan di situ, nak kena minta izin Aisyah dulu. Dalam keadaan kena tikam tu, tolong pergi tanya Aisyah, kamu kirim salam pada dia dan kamu tanya dia boleh tak boleh. Kalau aku mati, kebumikan aku ma'a sahibaya, bersama dua sahabat yang amat aku sayangi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila sampai Abdullah di rumah Aisyah, qalat, kata Sayyidatina Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi. Aisyah kata, sebenarnya aku reserve tempat itu untuk aku. Aisyah kata, kuntu, adalah aku ini, uriduhu li nafsi, aku nak tu sebelah tu reserve untuk aku. Bila aku mati esok, kalau boleh aku pun nak disemadikan di sebelah Rasulullah, di sebelah bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata dia, fala usirannahul yaum ala nafsi, tetapi oleh kerana umat minta hari ni nak duduk di tempat tu, maka aku mengalah ke atas diri aku sendiri. Bagilah ke umat, simpanlah aku di Baqi' bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu dia Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana yang minta nak simpan di sebelah Rasulullah, di sebelah bapa aku ni umat, oleh kerana umat minta, aku mengalah, tak apa. Biarlah umat simpan di situ, aku biarlah simpan di Baqi' sana. Tuan-tuan kalau biasa pergi Mekah, pergi Madinah, Masjid Nabawi, sebelah kiri naik ke depan sikit sana tu perkuburan Baqi'. Semua penduduk Madinah simpan situ. Termasuklah kubur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan kubur isteri-isteri Rasulullah, ummahatul mu'minin. Semua ada di kawasan tu. Dia kata macam tu. Falamma aqbala, Abdullah anak Sayyidina Umar ni, bila dah Aisyah bagi permission, bagi kebenaran untuk simpan bapa dia di situ, Abdullah dengar, terus balik dekat bapa dia Sayyidina Umar yang kena tikam sana tu. Bila sampai depan Sayyidina Umar, qala lahu, Sayyidina Umar tanya anak dia, ma ladaik, apa berita yang kamu bawa? Maknanya apa Aisyah kata? Aku minta kalau boleh, kalau aku mati simpan dekat Rasulullah. Aisyah kata apa? Qala, jawab Abdullah, azinat laka ya amiral mu'minin. Aisyah mengizinkan kamu disimpan di situ, wahai amiral mu'minin. Aisyah izinkan kamu simpan di situ. Qala, kata Sayyidina Umar, ma kana syai'un ahamma ilayya min zalikal madja'. Dia kata tidak ada satu benda yang lebih penting bagi aku, yang lebih aku nak dalam hidup aku ni, selain daripada aku dikebumikan di situ. Hari ni dia kata tak ada apa dah yang aku nak, cuma hajat aku satu aja, kalau boleh kebumikanlah aku dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama lepas itu Umar pun meninggal dan dia dikebumikan di sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua hadis kita baca menunjukkan kepada kita sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, yang kenal sungguh-sungguh Nabi, mereka sayang sungguh-sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi pun biarlah mereka dekat dengan Nabi. Begitu. Nah, sempena Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul ni, kita refresh balik sayang kita pada Nabi. Kita segarkan balik sayang kita pada Nabi. Segarkan balik semangat untuk berkorban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita pulihkan balik. Mudah-mudahan kita jadi seperti mana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, insyaallah. Mudah-mudahan mukaddimah ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaallah. Malam ni kita baca Bahrul Mazid jilid 8.
Bahrul Mazid jilid 8 muka surat 168. Kita tengok bab yang dia bawa di situ. Saya rasa bab ni ada hubung kait dengan tajuk yang kita dah baca sebelum ni daripada kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muka surat 168 kita tengok di situ dia kata bab ma jaa fir rajuli yaral mar'ata ta'jubuh. Iaitu bab yang datang pada menyatakan laki-laki melihat ia akan perempuan yang ajnabi yang diperkenannya bagaimana memperbuatnya. Bagus tajuk ni. Cerita orang laki-laki bila dia tengok orang perempuan yang ajnabi. Ajnabi maksudnya orang perempuan yang boleh kahwin dengan dia. Bila dia tengok, dia rasa syok. Macam mana nak buat? Kan? Ni banyak jadi ni. Dulu dalam kuliah dulu pun kita sebut cerita sahabat saya, tah bini dia pergi rabuk wayar ibu mana tu, televisyen pun tak menyala dah. Punca pasal duk tengok Nurmala dalam TV. Tu aja. Nah. Ketahuilah saudaraku, perempuan ajnabi itu haram memandang akan dia pada syarak kita. Orang perempuan yang ajnabi, maksudnya yang halal nikah dengan kita. Walaupun dia bini orang, tapi kalau ditakdirkan bercerai dengan orang tu, dia boleh kahwin dengan kita. Dia dipanggil perempuan ajnabi. Sengaja mengambil kesempatan melihat muka orang perempuan ajnabi, melihat dengan syahwat, maka itu adalah haram. Tak boleh. Kerana laki-laki itu apabila memandang ia kepada perempuan, maka bergeraklah hatinya, perkenan akan dia, maka jadilah suka mata itu memandangnya. Tidak. Bila kita tengok, jadi syok tuan-tuan. Bukan kita ingat nak menikah dengan dia, bukan kita ingat nak apa-apa dengan dia, cuma syok tengok. Orang ni dia macam-macam, ada orang dia syok tengok kereta dia. Ada juga, kan? Jenis dia syok tengok kereta dia. Bila dia bawa kereta pergi basuh kereta, apa semua tayar boh bagi hitam elok apa semua, dia parking jauh tu, dia duduk tandang tengok tu, dia syok. Kan? Ini selalu orang lelaki-lelaki lah. Kerja lagu ni orang lelaki-lelaki lah. Orang perempuan yang tu dia paling menyampah. Bila dia tengok lelaki dia habis sekerat hari duduk basuh kereta, duduk carry tayar kereta, duduk, dia menyampah. Dia menyampah, kita syok. Ya. Dia nanti tengok daripada jauh tu, dia pergi tengok ke belah depan, dia pergi tengok ke belakang, okey, syok. Masuk rumah, bukan ada. Demikianlah juga dia syok tengok orang perempuan. Sama ada orang perempuan tu dalam televisyen, duk keluar media pun tahu dah, aku memang tak boleh menikah dengan dia ni. Tapi dia syok tengok. Sampai bini dia berkata, tu dia mola tu. Bini dia kata, mola apa pula? Kata, apa dah mola dah? Mola dah. Islam ada sebut tentang masalah ni. Dia kata. Maka demikianlah tabiat manusia itu dijadikan Allah Ta'ala. Dia kata memang manusia begitu. Sesiapa yang ada perasaan macam tu, makna dia normal lah. Normal. Dia satu orang yang normal. Kalau dah lepas tengok syok, apa api duk pegang, yang tu abnormal. Tapi kalau takat duk tengok syok, itu normal. Memang biasa manusia begitu. Dia kata. Istimewa pula laki-laki yang mempunyai kuat syahwatnya. Maka barang mana perempuan dipandangnya, maka tidaklah diam nafsunya berkehendak kepada perempuan. Sama ada ia beristri ataupun tidak beristri. Yang ni teruk lagi. Yang ni teruk. Ni abnormal. Dia tengok, dan dia syok, tu tak kata apa dah. Kan? Dia jadi tak takut. Bini orang pun dia nak, apa semua pun dia nak kacau. Kacau. Maka hendaklah tutupkan nafsu itu. Agama kata bila dah kita tengok tu berasa syok, berkenan lagu mana pun, sah perempuan tu bini orang, katuk bang cerita syok tu. Katuk bang, jangan duk layan dia. Baik. Penutupnya bagi orang yang ada isteri telah diajar oleh Nabi SAW. Iaitu apabila pulang ke rumah, maka lekaslah jima' akan isteri. Yang ini kita dah jumpa dalam kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis dulu. Bila dia main jadi tak ketahuan tu, balik bang, balik. Terus duduk tunggu saat lagi karut. Balik ke rumah bang.
Maka dengan dia tertutup nafsu kerana barang yang ada pada perempuan yang dilihat itu sebagaimana adanya pada isteri juga. Sama aja. Yang kita pergi berkenan ke orang lain berarti apa? Bini kita di rumah serupalah. Apa yang ada dekat perempuan yang kita syok tu ada dekat bini kita. Sudahlah. Terus ada ikut nafsu yang gila tu sah. Demikianlah disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Muslim dan lainnya. Nabi sendiri. Hadis ini bukanlah bermaksud nak bagi tahu kata Nabi ini satu macam punya kuat nafsu. Hadis ini bukanlah bermaksud nak kata Nabi ini satu orang yang dituduh oleh orientalis. Nabi ini seks maniak. Dah, Nabi bukan begitu. Na'udzubillah min zalik. Nabi tidak begitu. Tetapi apa yang berlaku pada Nabi yang dicatatkan di dalam hadis Nabi ini adalah sebagai panduan dan pedoman kepada umat di kemudian hari. Nabi bukan selalu begitu. Tetapi sekalinya Nabi buat begitu. Pasal apa? Nak bagi tahu dekat kita ni. Bahawa kita kalau jadi macam tu, buat macam yang Nabi buat ni. Bila dah tengok dia mai berkenan satu macam, balik ke rumah buang. Tunaikan hajat dengan isteri di rumah. Baik. Kemudian Nabi SAW pun keluar daripadanya. Terus mendapatkan sahabatnya. Lalu bersabda ia sebagaimana kata At-Tirmizi. Wa qala inna mra'ata iza aqbalat fi surati syaitan. Maka sabda Nabi SAW pada sahabatnya, bahwasanya perempuan itu apabila datang ia lalu di hadapan kita, maka datang ia pada rupa syaitan. Yakni rupanya itu jikalau buruk orangnya sekalipun berupa seperti perempuan cantik, segak dan elok, maka sudahlah siapa yang memandangnya bangkit syahwat dan bangun cita akan berkehendaknya. Bukanlah Nabi kata orang perempuan tu syaitan. Tetapi Nabi kata orang perempuan ni bila dia main lintah depan orang laki-laki, ketika itu syaitan merupah pada dia. Syaitan sebenarnya yang attract perhatian kita, yang tarik perhatian kita suruh tengok. Sehingga kan kadang-kadang perempuan tu bukan dia lawa pun, bukan dia cantik segak pun. Lebih lawa, lebih cantik, lebih segak isteri kita di rumah. Tetapi oleh kerana mainan syaitan, kita tengok perempuan tu, kita rasa bangkit syahwat. Sedangkan kita tadi daripada rumah, tengok bini tak bangkit syahwat. Itu syaitan punya kerja. Dan bukan elok pun. Pergi dua renung tengok-tengok, kenin nipis saja. Kan? Buat kerja haram. Kenin tu cabut nipis, naik melengkung. Tu hak kita jadi tak tahuan tadi ni. Tengok dengan kenin nipisnya, dengan aceh pelupuk mata, bubuh biru, biji amia macam siapa dia rimbuk lebam. Kita satu macam punya rupa. Tapi kita jadi satu macam dekat dia. Kan? Bukan lawa pun macam tu. Tapi oleh kerana mainan syaitan, kita tertarik dengan dia. Maka jadilah ia mendatangkan was-was dan sesat dalam hati. Seolah-olah mau ia memimpin kepada menurutkan hawa nafsu dan syahwat itu. Dia sampai peringkat tu. Sampai dengan kerana tengok orang perempuan tu lalu aja, dia heret pemikiran kita bawa pergi jauh. Sampai ke peringkat, kalaulah aku boleh berzina dengan dia ni. Subhanallah. Ada orang yang kena penyakit sampai macam tu, ada. Maka hendaklah dia istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaitan punya kerja. Dia rentak hati kita, suruh ingat benda-benda tak elok. Dan lebih teruk lagi, balik sampai di rumah, bila dia bersama dengan isteri, dibayangnya isteri tu macam muka perempuan hak dia jumpa di tengah jalan tadi. Maka di sini kalau kita buka dalam kitab ulama ni, dia tulis, barang siapa yang bersama dengan isteri, sedangkan dalam hatinya dibayangkan orang yang lain daripada isteri, maka dosanya seperti dosa orang yang berzina. Kata ulama, bukan hadis Nabi SAW. Kata ulama, dia nak menggambarkan dosanya. Kita dosa dengan Allah dan kita dosa dengan isteri kita. Dosa tu. Tak boleh macam tu. Maka sudahlah ia rupa syaitan pada menarik mereka laki-laki kepada tidak baik. Maka perempuan tu dia merupa macam syaitan. Dia tarik kita
sehinggalah kita rasa tertarik untuk buat perkara yang tidak baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa a'jabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Maksudnya, maka apabila terlihat seorang kamu akan perempuan, maka perkenan ia akan dia, maka hendaklah pergi ia jima' akan isterinya. Kerana bahawasanya faraj yang ada serta itu serupalah dengan yang ada serta perempuan yang dilihat itu. Itu dia beritahu betul-betul. Tak ada apa istimewa pada perempuan yang kita duk teringin tu, serupa aja macam isteri kita yang halal yang duk ada di rumah. Ni sikit hari lagi dia masuk musim Isra' dan Mi'raj. Adalah pula cerita kita dengar. Nabi SAW ketika dibawa dalam perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, nak sampai ke Sidratil Muntaha, di antaranya diperlihatkan kepada Nabi SAW satu kumpulan manusia yang mereka itu memakan daging yang busuk bangkai dan meninggalkan daging yang dimasak elok. Jibril kata pada Nabi, wahai Muhammad, itu gambaran manusia, orang laki-laki yang di atas dunia dulu sudah ada isteri yang halal di rumah, tetapi pergi cari perempuan yang tidak halal di luar rumah. Seumpama diletak dua daging depan dia, satu daging bangkai busuk dah, dan satu lagi daging orang masak sedap elok, dia saja tak mau makan hak halal hak elok ni, dia pergi makan bangkai yang haram tu. Jadi kita ambil iktibar benda-benda ni. Baik. Kata dia, kalau dia perbuat demikian itu, maka sejuklah syahwat dan tenanglah hati, serta tertolak daripada was-was yang celaka itu. Bila dia main tekanan nafsu satu macam, Nabi kata, pergi selesai dengan isteri kita. Bila selesai, hilanglah segala kacau dalam hati. Dia sebab orang perempuan dosa besar. Orang perempuan ni dosa besar. Apabila suami balik ke rumah, nak ajak dia bersama, tiba-tiba dia menolak ajakan suami dia, sehinggakan suami dia tidur malam tu sampai ke pagi dalam keadaan hati tidak tenteram. Ada apa orang sampai jadi tak tenteram? Nanti saya tak tahulah, kan? Tapi agama kata begitu. Agama kata begitu. Sehingga kan kalau sekiranya Nabi tengah masak roti di dapur, dalam hadisnya kata, dan suami, isteri tengah duk masak roti di dapur, dan suami dalam keperluan masa tu, Nabi kata, tinggal roti itu, biarlah hang rentung apapun, jangan sampai hamba Allah ni rentung. Kan? Adalah orang telefon mai kan, orang perempuan telefon mai, dia kata, ustaz ni, ustaz tolong nasihat sikit ni, terutamanya kuliah ustaz kilang lama. Saya kata, saya kata apa pasal? Taklah ni masalah suami saya ni, dia ni duk rajin lah pergi duk dengar mengaji ceramah apa semua ni. Ambo dia kata sampai tiap-tiap malam nak tu saya tak tahu makna apa. Dia kata sampai tiap-tiap malam nak. Kan? Ustaz cuba bayanglah ustaz, dia kata sampai tiap-tiap malam ni tak maulah, dia kata. Kan? Betul, saya fahamlah. Dia bila saya bantah aja, dia nanti pasang keset ustaz. Kasar sungguh. Saya kata ni syekh mana ni? Saya kata, suruh habak main nama, dia nak buat pengumuman, suruh angkat tangan. Kan? Tak, dia kata lagu tu lah. Yang ni betul-betul ni habak ni. Habak dalam masjid ni. Okay. Kan? Dia kata lagu tu lah ustaz. Dia kata jadi lagu ni lah ustaz. Kita ni kalau duduk makan nasi sampai tiap-tiap hari, kadang-kadang jemu juga. Sekali-sekala sulam lah dengan sate. Sekali-sekala sulam dengan kuih tiaw. Dia kata lagu tu lah. Kalau nasi sampai semedang, tak daya juga kita ni. Saya kata ni nak kiah pergi ke mana ni? Kan? Saya kata terasa duk kiah lagu tu tak mau. Tak mau. Cerita dia lagu ni. Sembang elok-elok lah dengan suami ni. Tak apalah suami ni nanti saya habang lah. Di kilang lama nanti saya habang lah. Kan? Ambil biasa dengan hang pun. Kan? Patut padan lah. Kan? Kita tak boleh lah dera dia. Sungguhlah memang agama marahlah. Kalau orang perempuan ni tak mau nak serve, tak mau nak layan suami dia tiap-tiap malam. Bila suami dalam keperluan, isteri tak mau layan, itu salah. Betul. Memang agama kata begitu. Tapi dalam masa yang sama, agama nak imbang balik kita ni. Dia nak imbang balik kita, biarlah kita pun meraihkan juga orang perempuan ni. Kena raih juga. Kan? Kita tengoklah kalau dia, terseduh abang panjang-panjang lah, yang tu semua faham lah. Kan?
Jadi fahamlah. Cakap tu kita harap fahamlah. Jangan sampai ke peringkat dera tak maulah. Dan gitulah. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud. Ada lagi hadis lain cerita yang sama. Dan katanya lagi bermula hadis Jabir itu ialah hadis yang sahih, hasan lagi gharib. Masalah, berkahwin itu apa faedahnya? Wahai saudaraku, berkahwin banyak faedahnya. Setengah daripadanya menghasilkan anak. Dia kata kahwin ni banyaklah faedah. Banyak. Di antara faedah kahwin ialah untuk dapat anak. Yang ni kita dah baca dalam muhimmah dulu. Dan memeliharakan diri daripada was-was syaitan. Ini lagi satu. Faedah kahwin ialah bila kita kahwin, bila kita dah ada isteri dan sebagainya, kita lebih terpelihara daripada pengaruh syaitan. Orang laki-laki kalau tak kahwin lagi, bila dia main tekanan nafsu, dia nak rilis tekanan nafsu dia, dia buat benda yang agama tak bagi buat. Kan? Apa nama, apa dia panggil dalam bahasa tu? Masturbation ke apa kan? Dia main dengan tangan dia sendiri. Ada satu hadis yang dhaif. Dia kata barang siapa yang buat benda tu, guna tangan untuk memuaskan nafsu, maka tidak ada air dalam dunia ni yang boleh menghilangkan janabah dia. Tak boleh. Orang laki-laki cuma boleh melepas nafsu dia melalui jalan jima' dengan isteri, satu. Ataupun kalau sekiranya dia hanya ada seorang isteri dan isterinya di dalam kesulitan, isteri dia dalam datang bulan, maka isteri dia boleh guna tangan isteri untuk memuaskan nafsu dia. Itu harus. Kalau tangan dia sendiri, itu haram. Kalau tangan isteri, itu harus. Dia kata. Tetapi kalau sekiranya dielak, itu tetap lebih baik. Kalau sekiranya nak elak sampai boleh menyebabkan dia buat maksiat yang besar, maka isteri diharuskan guna tangan isteri untuk melepaskan nafsu dia. Ini agama punya cerita. Kita kena bagi tahu benda ni, sebab benda ni kadang-kadang dia jadi penyakit di kalangan anak-anak muda kita yang belum kahwin ni. So kita kena bagi tahu benda ni. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya, faedah yang kedua bagi kahwin itu memeliharakan diri daripada was-was syaitan dan memecahkan akan syahwat dan menolakkan daripada kebinasaan hawa nafsu dan memalingkan pandangan mata daripada memandang barang yang tidak layak dipandang dan memelihara akan faraj daripada mengerjakan yang haram. Itu semua faedah. Orang kahwin itu dia faedah yang dia akan dapat. Maka kepada ialah isyarat Nabi SAW di dalam sabdanya, man nakaha faqad hasana nisfa dinih falyattaqillaha fi syatril akhar. Artinya, barang siapa kahwin, maka sesungguhnya terpelihara setengah daripada agamanya. Maka hendaklah takut akan Allah pada setengah yang lain lagi. Ini kita kena jaga. Kata Imam Ghazali. Dan telah mencaci setengah orang akan kelakuan orang sufi. Kerana suka makan banyak dan suka kahwin. Orang sufi. Orang yang terlibat di dalam bidang tasawuf. Kadang-kadang, bukan selalu. Kadang-kadang mereka makan banyak sampai mengalahkan orang biasa ni makan. Kadang-kadang mereka kahwin cukup ramai. Maka ditanya oleh seorang yang ada mempunyai agama, apa yang kamu caci orang-orang sufi itu? Maka jawabnya, orang sufi itu mengapa suka makan banyak? Kata orang yang beragama itu, jikalau kamu lapang sebagaimana mereka berlapang, maka tidakkah kamu makan sebagaimana mereka makan? Orang sufi ni mereka biasa dalam training mereka, dalam latihan mereka lapang. Mereka ambil sempena daripada cerita Nabi SAW ketika kena boykot. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, Nabi pernah kena boykot daripada tahun 7 sampai tahun ke-10. Nabi SAW dan Bani Hashim kena boykot. Sehingga ke sahabat-sahabat ni tak boleh tahan dah. Tahun yang ke-7 sampai tahun ke-10 nubuwah Nabi jadi Nabi. Nabi kena pulau, disekat segala hubungan. Hubungan perdagangan, hubungan jual beli, hubungan hari-hari, semua sekali disekat.
kena boykot. Sehingga ke sahabat-sahabat tak boleh tahan lapar, pergi jumpa Nabi. Abang, ya Rasulullah, kami lapar. Nabi angkat baju dia, tunjuk. Perut Nabi kepeh. Nabi ikat batu dengan kain serban di perut dia. Nabi ambil batu sebiji, boh di perut tu, ikat dengan kain serban dia, nak tahan perut lapar. Nabi SAW dalam tempoh dia jadi Nabi, dia melalui suasana lapar yang begitu. Maka orang-orang sufi ni, ahli-ahli tasawuf ni, mereka nak rasa macam yang Nabi rasa tu. Saja mereka lapakkan diri mereka. Saja nak ambil rasa derita, nak ambil rasa sengsara Nabi tu, nak ambil rasa tu. Buat macam tu. Setelah rasa dah macam mana lapaknya, peritnya, menahan lapak sampai 2-3 hari. Bila dah habis, dah tempoh 2-3 hari, dia makan. Dia makan tu, dia makan banyak lah. Maka bila orang komplain kenapa orang sufi kadang-kadang dia makan banyak, orang tu jawab. Dia kata, kalaulah kamu duduk tempat mereka dan kamu dipaksa lapak seperti mana yang mereka lapak, tidakkah kamu juga akan makan banyak seperti mereka? Bukanlah orang sufi ni sepanjang-panjang hidup makan banyak, tetapi dia ada waktu-waktu dia sahaja dia makan banyak. Kata pencaci itu lagi, mengapa mereka nikah banyak? Maka jawabnya, engkau pun demikian juga. Jikalau engkau pelihara matamu daripada pandang yang haram dan engkau pelihara faraj kamu sebagai mereka memeliharanya, nescaya nikah banyak kamu seperti mereka itu nikah. Serupa macam lapang tadilah. Bila duduk tahan lama, sekali dia lajak. Betul. Bukan salah orang sufi, dia kata, tetapi latihan mereka menyebabkan mereka jadi begitu. Kan? Kita dulu dengar cerita orang sufi ni banyaklah. Hasan al-Basri, Abu al-Mughis, Husin al-Hallaj dan sebagainya. Ada seorang ahli sufi tu, dia punya nak cetuskan rasa takut pada Allah dalam diri dia, sampai dia bersumpah tiap-tiap kali kalau dia buat salah, dia akan tulis di baju dia. Tiap-tiap kali dia buat salah, dia nanti tulis di baju dia. Bila dia tengok di baju dia tu penuh tulisan tentang kesalahan dia, dia teriak. Dia cukup sedih, dia teriak. Dia menangis di depan Allah. Kerana dia gagal menjaga diri dia daripada buat salah. Apa contoh kesalahan yang ahli sufi ni buat? Apa contoh kesalahan dia? Tak ada apa. Dia terlupa dekat Allah. Bukan kesalahan berzina. Bukan kesalahan pergi buat nyaya orang. Kesalahan dia terlupa pada Allah sedetik. Orang yang terlalu-lalu rindu dan cinta pada Allah, bila tengok menatang, tengok lembu, tengok kerbau, tengok semut, teriak. Orang tanya dia apa ni? Bila tengok benda-benda ni semua teriak pasal apa? Dia kata, aku kenangkan diri aku. Aku tengok lembu, aku tengok kambing, aku tengok semut. Mereka ni semua sudah tentu dah tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisap yang boleh membawa ke neraka. Sedangkan aku akan dihisap oleh Allah. Dan hisap aku, kalau nasib tak baik, aku ke neraka. Sedih ni diri aku ni. Pasal aku ni kalau nak banding dengan menatang, mulia lagi dia. Kerana dia akan ke syurga. Orang-orang yang macam ni banyak dibela oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca dalam kitab Ihya dia, dia bela orang-orang yang macam ni. Baik. Masalah. Dia kata terpandang kepada perempuan sampai jatuh naik syahwat. Bagaimana dibuat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tak mana tadi? Dia kata itu. Pendeknya berkahwin itu makanan bagi arwah dan pengenyang bagi perut. Arwah makna dia roh. Orang yang berkahwin, rohnya, nalurinya dipenuhi. Orang yang kahwin dengan orang yang tak kahwin, nak jadi imam pun orang ambil kira. Nak naik jadi imam ni, kalau ada dua pilihan, satu pilihan orang yang berkahwin, satu pilihan orang yang tak berkahwin. Maka lebih aula tolak orang yang dah kahwin naik jadi imam. Kalau sekiranya faktor-faktor lain, mereka ni sama. Dari segi faqih dalam agama, A dengan B sama. Dari segi bacaan, tajwid dan sebagainya, A dan B dua-dua sama. Nak tolak siapa jadi imam? Dia ni pun faqih alim, dia ni pun faqih alim, dia ni sama dua-dua. Tengok dari segi hak mana dah kahwin, hak mana belum kahwin. Hak kahwin dah, maka dia lebih aula jadi imam. Pasal apa orang-orang yang macam ni lebih aula jadi imam? Pasal hati dia dipenuhi dengan ketenangan. Berbanding dengan orang tak kahwin, hati dia sabut.
Baik, dia kata dah sebab bagi cuci hati dan bersih daripada lintasan yang jahat-jahat. Orang yang dah menikah ni nak lintas jahat apa? Kalau duk lintas jahat juga memang jahat sungguh. Kan? Kita dah ada di rumah bagus punya duk ada apa pergi duk ingat jahat-jahat apa pula. Kalau ingat juga memang jahat sungguh. Tak patut sangatlah begitu. Baik. Dia kata maka kerana itulah disuruh oleh Nabi SAW apabila seorang itu ada terlintas dalam hatinya mau jima dengan sebab terpandang satu perempuan, maka lekaslah jima isterinya. Nescaya hilang was-was di dalam hati itu. Dia suruh jalan penyelesaiannya begitu. Tapi janganlah jadi macam Syekh bini dia telefon tadi ni. Kan buka aja televisyen tengok sapi masuk bilik. Bini dia kata, "Oh, sangat acok leban. Tak boleh tengok pelik sikit nak masuk bilik saja." Tak maulah lagu tu. Ya. Tapi itu jalan untuk melepaskan diri daripada terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Masalah terpandang kepada perempuan sampai jatuh naik syahwat, bagaimana dibuat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim. Dan bermula hadis dalam masalah 254 itu bahwasanya disunatkan bagi seorang laki-laki yang beristeri apabila terpandang ia kepada satu perempuan, maka bergerak syahwatnya bahawa pergi ia jima isterinya atau jariahnya supaya tertolak syahwatnya dan tenang hatinya dan berhadap hatinya atas apa yang baik diperbuatnya. Tujuan dia begitu. Itu sebab kita dah baca dalam kitab Muhimmah kita dulu, ada di kalangan ulama-ulama besar dulu, dia buka puasa dengan jima. Dia buka puasa dengan jima. Ada yang buka puasa dengan korma sebiji, lepas tu jima. Ada yang begitu. Pasal apa? Pasal dia nak jaga khusyuk semayang tak lagi. Kita dengar lagu tu kata, pengotong. Tak boleh lah kata pengotong. Dia bukan pengotong. Dia ni, dia satu orang yang bila semayang, dia mau hati dia tu solid ingat dekat Tuhan. Dia tak mau ingat kacau-kacau ni. Kita ni semayang tak khusyuk pasal apa? Pasal kita ada banyak agenda yang tak selesai. Orang counselling kata apa? Unfinished business. Dia kata ada banyak sangat bisnes yang tak habis. Itu sebab semayang kita serabut. Banyak kerja lagi nak buat lepas ni. Jadi kita semayang pun duk ingat kerja kita tu. Jadi semayang kita tak khusyuk. Duk ingat ni habis-habis mengaji ni lagi semayang-semayang Aisyah, bagi-bagi salam aku nak belah dulu takut balas kasut. Itu pun unfinished business juga. Jadi duk ingat kasut orang nak balas. Semayang pun tak khusyuk. Tapi kalau semua orang yang main, semualah syarat dia semua, jangan ada seorang pun. Semua yang main ni solid semayang dia. Kasut tak hilang. Kan? Kasut tak hilang. Kita mengkerian baru ni, kita baru baca kan. Kita baru habis baca bab ambil barang orang apa semua tak boleh ambil barang orang. Habis-habis mengaji nak keluar ada satu sahabat main, "Ustaz, baru baca ya Ustaz Baca apa kata? Dah kita baca bab tasat ni jangan ambil barang orang." Balas saya punya radio kaset lah. La ilaha illallah, saya kata nanti jangan kata balas lagi. Kod dia tersilap ambil kod. Masa banyak ni maklum sajalah. Kod dia tersilap ambil kod. Sekali lagi dia sedang dia patah balik main ke apa ke tunggu salah. Kata dia. Balas lah. Nanti tak dulu ambil hangkut. Kan? Nanti tak dulu. Betul ke kawan tu balas? Kan? Kawan tersilap pun boleh jadi. Jadi kawah ambil tu pun satu juga. Kawah tuduh ni pun dua juga. Jadi yang ni lah kita tak sonok. Kita mau bagi elok belakang lah. Semua mau bagi elok. Kan? Baik, jadi kita kena selesaikan semua benda-benda ni. Bila benda ni selesai semua, semayang kita insya-Allah Allah bagi khusyuk tu. Allah bagi. Kan? Maka itu sebab ulama-ulama besar ada yang buat begitu. Habis-habis makan korma tu, pergi selesai jima dulu. Lepas selesai jima, mandi-mandi apa semua siap, baru semayang maghrib. Dia semayang tu lega puasa. Kan? Berbanding dengan semayang susah kata Allah. Baik, masalah. Ya dah. Apa makna perempuan yang terpandang berupa syaitan pada hadis itu? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi apabila dia kata perempuan ni bila dia lalu depan kita dia berupa syaitan? Apa maksud dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama, makna sabda Nabi SAW, perempuan apabila berhadap datang maka nampak serupa syaitan. Ialah maknanya telah berkata ulama, ialah isyaratkan hawa nafsu dan pimpinnya kepada fitnah dengan sebabnya. Kerana telah dijadikan Allah pada nafsu laki-laki itu cenderung kepada perempuan dan bersedap-sedap dengan memandangnya,
dan barang yang ta'aluk dengan dia, maka jadilah ia diserupakan dengan syaitan pada pimpinnya kepada kejahatan dengan sebab was-wasnya dan juga gubahannya. Maka diistimbatkan orang pada ini hadis akan sayogianya bagi perempuan-perempuan itu jangan keluar ia antara beberapa laki-laki melainkan kerana darurah. Orang perempuan ni kalau kita baca dalam tafsir Quran sendiri dia jelaskan bahawa orang perempuan ni adalah zina. Zina maknanya perhiasan. Allah jadikan orang perempuan ni memang perhiasan. Rupa dia tak serupa rupa kita. Kalau orang perempuan rupa macam kita pun tak mahu. Pasal rupa kita ni rupa laki-laki, orang perempuan mahu. Memang Tuhan bagi jadi lagu tu. Kalau orang perempuan rupa macam kita, buat apa menikah dengan dia? Rupa serupa kita. Allah bagi jadi rupa dia tu rupa perempuan lah. Bila kita tengok jadi syok. Allah jadikan pipi dia, biji mata dia, hidung dia lain lah, tak serupa kita. Allah bagi jadi fizikal dia tak serupa kita. Semua tu perhiasan. Tengok tu jadi syok, jadi seronok, jadi tak ketahuan. Yang ni yang dikatakan fitnah depan. Walaupun depan ni tak mai dalam bentuk, dalam form yang menggoda kita, tapi hakikat kejadian diri depan tu sendiri sudah cukup untuk jadi fitnah. Tambahlah pula dia pergi main pula benda yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi badan kat dia cantik, dia saja goyang-goyang depan kita. Tuhan bagi dekat dia suara lembut, saja dia buat cakap lembut dengan kita. Yang ni lagi karut lah. Kalau dia tak buat begitu pun, orang laki-laki dah jadi terganggu dah dengan dia. Maka itu sebab dia kata, Nabi SAW pesan, orang perempuan ni tanpa darurat, jangan saja-saja pergi duduk lintas depan orang laki-laki banyak-banyak. Jangan. Tanpa darurat. Saja duduk pergi balik depan orang laki-laki, tak mau macam tu. Dan pula sayogia bagi laki-laki, jangan paling pandang kepada pakaiannya dan berpaling daripadanya semata-mata. Duduk perhati tengok pula. Tengok bila orang perempuan lalu kot tepi pintu, cahaya cerah tu duduk perhati tengok. Sembang pula sama-sama ada pengotak sungguh. Ada ni kita dengar ujung-ujung telinga jenis nakam macam ni. Lalu kok bayang tu cerita. Cakap sama-sama dia. Tak mahu lalu tu kita pergi duduk cari penyakit buat apa? Tak usah tengok lah. Nanti duduk tahu dah dia nak lalu kok tu buat tengok buku ke, buat tengok kelain ke apa ke. Ada juga buat tengok lain, tengok cermin, tengok juga ada lah. Yang ni yang kata alim kucing ni. Tak mahu lah. Kan? Kiranya tak usah tengok. Pasal apa? Dengan melihat itu menjadi punca fitnah. Punca. Sama. Masalah. Jima isteri itu bolehkah diajak akan dia barang mana waktu? Yang ni cerita yang kita tadi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah berkata ulama hanya sahaja memperbuat Nabi SAW jima isterinya kemudian daripada nampakkan perempuan seperti dalam hadis pada masalah tadi kerana menyatakan bagi segala sahabatnya dan menunjukkan mereka itu akan apa yang sayogia mereka perbuat pada waktu itu. Maka mengajar ia akan mereka itu dengan perbuatannya dan perkataannya. Dan pada hadis itu menunjukkan tiada mengapa menuntut suami akan isterinya kepada jima siang hari dan lainnya. Jika isterinya masyghul makna sibuk. Jika isterinya sibuk dengan apa yang patut ia tinggalkan, pasti ditinggalkan. Dia kata isteri ni walaupun sibuk, tapi benda tu boleh tinggal. Tinggallah untuk penuhi kehendak suami. Itu asas hukum dalam agama. Tengah duk basuh kain, mamti dulu kata. Pasal apa? Pasal basuh kain, sibuk basuh kain, kalau sekiranya berhenti tak jadi mudarat apa-apa. Tengah duk bakar roti pun suruh berhenti. Tambah basuh kain, tak ada apa. Kan? Jadi sebarang sibuk kalau sekiranya ditinggalkan tidak bawa mudarat, maka kena tinggallah, kena pilihan suami. Kerana bahawasanya barangkali tiada terlawan oleh suami akan syahwatnya, maka jadi mudarat dengan sebab takhir itu. Dan mudarat itu pada badannya atau pada hatinya dan matanya. Dia kata, kadang-kadang suami ni tak boleh sangat dah. Tak boleh sangat dah. Dengan sebab isteri kita intizat nak habis sebetul lagi, jadi tak tahuan lah di luar noh. Tak maulah sampai lagu tu tak mau. Kan? Jadi laki ni pun satu lah. Tak usah lagu tu lah. Kan? Tak usah lagu tu. Walaupun hukum agamanya begitu.
Kan? Nampaknya memihak pada laki-laki. Nampaknya orang perempuan ni sama ada suka tak suka kena turut. Tapi sebagai orang Islam yang baik akhlaknya. Kan? Yang tadi, mukaddimah tadi ni. Sebagai orang Islam yang baik akhlaknya, ra'ilah isteri. Bila dah nampak dia tak senang dan sebagainya, jangan paksa dia. Dia ambil ayat semaya, ratitlah sorang-sorang. Kan? Bagi dia turun baliklah pelan-pelan, pelan-pelan. Bagi nafsu tu turun baliklah. Ratit tak mau jadi, buka Quran baca. Baca tak mau nak jadi juga, baca darah pula. Kan? Bini pun tengok nampak lorak dah, dia kata, nantilah basuh kain dia pun. Kan? Jadi begitulah. Kan? Jadi mudah-mudahanlah kita ambil yang tibar daripada pesan Nabi SAW dalam hadis ni, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab majaa fi haqqi zauj 'ala al-mar'ah. Cerita tentang tanggungjawab suami. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.